Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, dia ada satu format yang baru yang mana, maafkan saya tersasul pula petang-petang ni, itu BSN dia betul. Sebab saya baru lalu depan BSN tadi. Lepas tu Asyik nak cakap pasal ni dia tajuk yang kita nak belajar. Sebab tajuk ni dia agak baru lagi ya. Yang mana tajuk kita pada petang ini ialah, dengar baik-baik, tajuk kita Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Standard. Okey. Ini tajuk kita pada petang ini, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Standard. Yang mana kita akan belajar dua jenis bahasa, bukannya satu ya. Walah, I buka kamera. Setakat gambar je. Buka lah betul-betul Noel. Buktikan bahawa kamu punya keberanian still ada dalam diri kamu. Gitu. Malu-malu, okey, tak apa. Alright. Bahasa Melayu Klasik dan juga Bahasa Melayu Standard ni merupakan topik yang baru yang mana dia ada dalam format SPM ya, bermula tahun 2021. Okey, apa perkaitan antara Bahasa Melayu Klasik dan juga Bahasa Melayu Standard? Ini nota yang baru. Kamu boleh download daripada apps kamu ya. Sama tak benda ni dengan nota kamu? Okey, minggu lepas dah tak ada dah. Minggu lepas kita belajar apa Kita belajar karangan betul lah, karangan kan? Minggu lepas. Minggu ni kita buat yang ni je. Okey, karangan nanti kita lihat semula. Alright. Ini tajuk yang baru. Sebab apa? Sebab ramai yang prosa tradisional. Okey, ramai yang cakap, ramai yang minta, tolong ajar bahasa Melayu Klasik. Tolong ajar bahasa Melayu Standard. Okey, kamu jangan risau. Benda ni memang pada permulaan ramai yang cakap agak susah sebenarnya. Okey, dia ada dia punya rumus-rumus dia. Walaupun dia hanya subjek bahasa, tetapi kita kena fahami konsep, kita kena fahami bentuk, bagaimana kita nak faham sesuatu ciri-ciri ataupun sesuatu bentuk bahasa Melayu Klasik, dan kita akan lihat apa perkaitan dia dengan bahasa Melayu Standard. Okey, dan kita akan tengok bagaimana kita nak tukarkan daripada bahasa Melayu Klasik ni, daripada bahasa Melayu Klasik kita nak tukarkan kepada bahasa Melayu Standard. Kita akan lihat yang mana sebenarnya dia boleh keluar dalam soalan ke? Jawapannya benar. Dia boleh keluar dalam soalan. Soalan apa? Kalau SPM dia, ini kita sembang-sembang dululah pasal bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Standard. Mungkin kamu sukar untuk kamu faham, tapi tak apa, ini adalah satu benda yang baru. Jadi bukannya kita nak belajar, kita nak terus faham. Tidak ya. Yang penting kita tahu dia punya kewujudan dia tu pun sudah memadai. Alright. Kalau dalam kertas 2 Bahasa Melayu SPM, Bahasa Melayu SPM. Alright. Untuk format Bahasa Melayu SPM, dia untuk kertas 2 dalam kertas 2 SPM, kalau ujian bertulis dia ada kertas 1, dia ada kertas 2. Kertas 1 tu karangan yang kita ada belajar pada minggu lepas. Bahasa Melayu SPM untuk kertas 2 ni dalam salah satu bahagian, iaitu bahagian A. Yang ada dalam bahagian A, soalan yang keempat. Wow. Ini kamu kena tahu dia ada dalam soalan 4 bahagian A tu. Dia memang akan keluar tentang apa? Dia akan keluar tentang menukarkan. Menukarkan apa? Menukarkan bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard. Bagaimana kita nak tukarkan bahasa Melayu Klasik? Dia memang ini soalan yang format yang baru ni Bahasa Melayu Klasik kepada bahasa Melayu Standard. Kepada bahasa Melayu Standard. Kita sebut bahasa Melayu Standard Bahasa Klasik tu bahasa Melayu Klasik lah. Alright, bahasa Melayu Standard. Ada yang tanya, Noel tanya ni, sir, kertas 2 tu macam mana? Kertas 2 ni dia lebih kurang macam pemahaman Dia isi tempat kosong. Contohnya kalau macam bahagian A soalan 1 contoh dia bagi macam petikan, lepas tu kena kenal pasti kata kerja dan juga kata adjektif. Contohnya macam tu. Lepas tu dia ada bahagian morfologi. Morfologi tu tahu kan? Morfologi tu apa dia? Kata-kata segala jenis tata bahasa. Lepas tu ada bahagian sintaksis. Lepas tu ada apa lagi? Semua dia sumbat. Bahagian petikan sastra. Itu kertas 2. Kertas 1 dia karangan. Dia berbeza dengan sekolah rendah. Kalau sekolah rendah dulu, kertas 1 tu pemahaman, kertas 2 penulisan karangan. Tapi untuk SPM, untuk SPM, kejap kejap ada sedikit. Kenapa dia terpadam ni?
Sekejap. Dekat TV ada, tapi dekat saya punya ni dia terpadam. Dia hilang terus. Okey. Dah muncul. Hilang. Okey, jap. Dia macam ni lah kehidupannya, kadang-kadang dia terpadam. Okey, kejap saya setting balik. Okey, dah boleh nampak? Okey, dah muncul kembali. Pergi kat kembali. Okey, alright. Jadi kita teruskan. Muka, bicara. Macam ni. Okey, cantik. Alright, jadi kita teruskan lagi. Saya kirim tadi makanan berbuka puasa dengan salah seorang trooper tu sebab kelas dari petang, lepas tu buka puasa, lepas tu kelas malam. Jadi mengirimkan ya makanan. Tak apa nanti saya kata, kamu nak ke tengok saya tak makan? Nak ke tengok saya kurus? Tak nak kan? Jadi tak puasa lah tu, nak makan nanti masa berbuka. Okey, untuk kertas 2 dia macam isi tempat kosong secara mungkin kamu tak nampak lagi format yang full, format yang sepenuhnya. Tetapi untuk kertas 2 ni dia kamu kena tulis jawapan pada tempat kosong ya. Dia bagi petikan, lepas tu kena keluarkan kata kerja, lepas tu kena bina ayat, lepas tu dia ada petikan sastra, kamu kena kenal pasti apa soalan-soalan dia, petikan komsas dan sebagainya. Dan salah satunya dalam bahagian A dia ada soalan yang keempat, menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Ini memang wajib keluar. Okey, untuk format yang baru ni, kalau kamu tengok, katakanlah sekarang kamu tingkatan 4 kan, kamu tak terbiasa lagi dengan, kamu tak pernah dibiasakan pun dengan format yang lama, SPM yang lama. Kalau kamu tengok, dia tak ada soalan yang macam ni, tukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Dia memang sangat-sangat baru. Dia sangat-sangat yang macam, kalau kamu contohlah, kamu beli buku soalan sebenar, dia tak pernah keluar pun soalan berbentuk macam ni. Okey, secara mudahnya, apa yang kita katakan, klasik. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa Melayu klasik? Okey, bahasa Melayu klasik tu apa dia? Bahasa Melayu klasik tu, dia lebih kurang bahasa Melayu tradisional. Okey, kita katakan dia sebagai bahasa tradisional, bahasa Melayu tradisional ataupun bahasa yang lama ya. Bahasa saya aja tradisional. Dia macam tiba ya bila teringat kuih cara belauk. Tradisional, okey, kita tengok. Tradisional ni maksud dia bahasa yang sangat-sangat lama. Okey, Joanna, tradisional. Okey, bahasa yang lama, bahasa zaman dahulu ya. Bahasa ni adalah bahasa yang digunakan pada zaman dahulu. Okey, zaman dahulu dia ada bahasa yang tersendiri. Lepas tu, sejak zaman berzaman, ini kita belajar sejarah sikit ya. Dia apabila zaman mengalami perubahan, bahasa juga turut mengalami perubahan. Dia sedikit demi sedikit ada penggunaan perkataan, ada penggunaan ayat yang mengalami perubahan. Makna hampir sama tetapi sebutan ataupun struktur ayat itu berbeza. Berbeza macam mana? Apabila zaman berubah maka wujudlah lagi satu bahasa Melayu iaitu bahasa Melayu standard. Kita sebut sebagai standard lah kiranya. Okey, bahasa Melayu standard tu apa dia? Bahasa Melayu standard tu adalah secara mudahnya bahasa Melayu yang digunakan, yang bersistem ya, yang digunakan pada zaman kini. Dia ada sistem, dia bersistematik bahasa tu. Okey, kalau orang zaman dahulu, bahasa-bahasa zaman dulu dia tidak mengalami satu proses yang tersusun. Mereka main sebut saja apa bahasa yang wujud ketika itu. Tetapi zaman sekarang dia ada bahasa Melayu standard yang mana kita katakan sebagai bahasa moden. Okey, bahasa Melayu moden. Moden tu apa? Bahasa yang terkini. Okey, zaman terkini. Bukan bermakna bahasa, bukan kita nak cakap bahasa Melayu tu dia ditenggelami ya, dia tenggelam, tidak. Dia cuma mengalami perubahan sahaja. Sebab tu dalam format baru SPM ni, okey, dalam format baru SPM dia ada apa? Dia ada satu bentuk soalan tukarkan daripada bahasa Melayu yang lama dulu. Okey, kalau kita hidup pada zaman dahulu, apa perkataan yang patut kita gunakan pada zaman sekarang? Macam tu. Makna dia apa yang dia hendak sampaikan. Itulah konsep bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden, bahasa Melayu standard. Lepas tu soalan boleh keluar dari apa? Ini kita secara asasnya. Soalan tu, petikan tu, okey, petikan dia ambil daripada petikan tu macam mana kami kena baca ke, kami kena cari buku ke. Petikan tu dia ambil daripada prosa tradisional ataupun prosa klasik. Okey, prosa klasik ni kamu boleh rujuk dekat mana? Boleh rujuk dalam antologi kamu. Ada satu prosa klasik atau prosa tradisional. Apa dia tajuknya? Kita pernah belajar prosa tu. Okey, dia ada dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Ada salah satu prosa klasik yang bertajuk Kepimpinan, tolong bagi tahu saya kalau kamu tahu, Kepimpinan
Okey, tak apa buat-buat fikir, tak apa kita tunggu, buat-buat termenung, okey. Kepimpinan melalui teladan. Ini ada Nazir MC Plus di sini. Dia pun jadi student sir kita tak tahu Akak Nazir ke Abang Nazir ke, kalau kamu perasan, dia sentiasa menemani Nazir-Nazir ni sentiasa menemani guru-guru. Terima kasih diucapkan kepada Nazir Kepimpinan melalui teladan. Okey. Risau pula Nazir ni cikgu ke, cik? Okey, kepimpinan. Ini yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Okey, kepimpinan melalui teladan. Okey, melalui teladan. Alright. Kepimpinan melalui teladan ni dia satu kisah. Tak nampak whiteboard, sekarang boleh nampak tak? Nampak tak? Saya ingatlah kepimpinan melalui teladan tu, tapi tak apa, asalkan kamu boleh baca. Boleh nampak tak yang saya tulis ni? Okey, dia ambil daripada petikan prosa klasik yang bertajuk ini dia. Tajuk dia kepimpinan melalui teladan. Okey? Maksud dia kepimpinan melalui teladan tu, kamu yang pertama, kita akan belajar benda tu. Sebenarnya dah pernah belajar. Kalau tak silap saya dah ajar kot kamu semua cerita di sebalik kepimpinan melalui teladan. Tapi itu beberapa bulan yang lepas. Masa bulan 2 kalau tak silap saya. Okey, kepimpinan melalui teladan ni dia lebih kurang macam cerpen tau. Dia macam kisah. Tapi bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Melayu yang lama. Okey, bahasa Melayu klasik. Kalau zaman sekarang kita ada prosa moden. Prosa moden zaman sekarang. Prosa moden tu apa dia? Cerpen, cerita pendek. Tapi zaman dahulu dia terbalikkan dia prosa klasik. Itu sahaja perbezaan dulu dan sekarang. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak untuk bahagian ni? Jadi kamu boleh nampak bahasa Melayu klasik tu macam mana? Adakah kita kena lihat, kita kena tonton cerita-cerita P. Ramlee? Kamu jangan risau. Dia ada dalam kamu punya silibus, antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, dan salah satunya ada prosa klasik yang bertajuk Kepimpinan Melalui Teladan. Noel tanya, okay, Noel Adam tanya, before after ke? Yes, betul. Before after. Macam tu. Dia punya makna sama saja. Macam kita manusia berubah, betul tak? Kita orang yang sama. Mungkin saya dulu kurus, sekarang gemuk, tapi orang sama. Contohnya. Walaupun saya tak gemuk pun, tiba. Okey, faham ya? Itu bahasa Melayu. Konsep dia sama, cuma bentuk saja berubah. Perubahan yang tak baik. Ya Allah, tapi gemuk saya comel kot. Alright. Kita tengok guys. Apa yang dimaksudkan dengan prosa bahasa Melayu klasik ni? Okey, bahasa Melayu klasik atau bahasa Melayu tradisional dia memang ada dalam prosa klasik. Jadi kamu jangan risau. Kamu dekat tingkatan 4 ni, dia punya soalan boleh keluar apa daripada kepimpinan melalui teladan. Yang kisah Pati Gajah Mada dan Bendahara tu. Okey, nanti kamu naik tingkatan 5, ada lagi satu antologi. Antologi dia bertajuk Sejadah Rindu, ada lagi satu prosa klasik dalam tu. Kamu akan belajar ya. Okey, ala gajah tu dah ingat, Patih Gajah Mada. Itu cerita dia. Okey, jadi kalau macam bahasa Melayu klasik ni, kamu jangan takut, kamu jangan rasa gentar, sebab kamu pada tahap kamu ni, benda ni memang baru lagi. Memang baru-baru lagi. Sedangkan kami yang cikgu-cikgu pun masih lagi belajar benda ni ya. Jadi kalau kamu rasa macam okey sir, saya agak down, saya tak boleh jawab, proses pembelajaran dia sentiasa berlaku. Jadi kita dari semasa ke semasa kita akan buat peningkatan, kita akan belajar dah muncul dah nas ya. Okey, kita teruskan lagi. Yang ni tak ada apa-apa pun. Okey, biasanya kalau macam dalam dulu dia ada satu kisah, contohnya macam Pak Pandey cerita Pak Kadok, Kadok Raja Kadok Ayam dan Raja. Ya, itu semua cerita-cerita zaman dahulu. Kentang tak ada, kentang dia dah selamat ya, dimasak sebagai campuran tempe, kita goreng sambal, sedap juga tu. Okey, Lebay Malang. Ini contoh-contoh prosa yang ada. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Macam mana kita nak kenal pasti Ratu Kentang buka camp? Ada ke Ratu Kentang kat sini? Tak ingat nama dia, Ilya ke Ratu Kentang tu? Mungkin dia pergi bazar, kita tak tahu kan. Dia dah berubah jadi manusia. Okey, tapi kalau ada kentang di sini, sila tunjulkan diri anda. Alright, kita lihat seterusnya ciri-ciri bahasa klasik. Macam mana bentuk dia? Okey, kalau kamu kenal pasti perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Melayu klasik, kamu dah dapat tahu, okey, ini memang bahasa Melayu klasik, okey? Dia berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden ni dia cakap secara terus. Kita baca pun kita boleh faham. Tetapi dia punya penggunaan perkataan tu tak lari jauh, guys. Dia tak berlari macam, dia bukannya setiap perkataan dalam bahasa Melayu klasik tu kita kena tukar. Dia ada perkataan yang dalam bahasa Melayu klasik zaman dahulu masih lagi digunakan pada zaman sekarang, okey? Dia tak semua yang kita kena tukar. Yang kita perlu tukar, kita lihat bentuk dia dan perkataan-perkataan tertentu. Okey, contoh
Contoh yang pertama, ciri-ciri yang pertama, bahasa Melayu klasik ni biasanya ayat dia panjang, betul tak? Dia tak ada noktah pun. Kadang-kadang satu petikan tu susah kita nak jumpa noktah. Dia terus cakap bla 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 dan bahasa dia agak berbelit-belit. Ini memang agak susah sedikit lah. Ciri-ciri bahasa klasik memang macam tu ya. Dia punya bahasa panjang dan dia berbelit-belit. Berbeza dengan bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard ni dia buat macam mana? Dia punya penggunaan kita gunakan kita cakap straight to the point terus. Contohnya kalau kita nak cakap contohlah kita nak meluahkan perasaan dekat seseorang ya. Contoh, kita bagi tahu dekat orang lain yang kita suka dekat orang ni. Nak tahu tak aku suka dia. Macam tu. Tapi kalau orang zaman dahulu dia punya berbelit-belit tu, maka telah terlihat aku olehnya, maka berbungalah hatiku. Dia punya ayat tu berbelit-belit. Okey? Itu bahasa Melayu klasik. Lepas tu tanda baca. Kenapa kita kata panjang? Biasanya tanda baca selalunya tidak diletakkan dengan betul. Okey, dia tak ada sistem, tidak bersistematik. Tanda baca ni ikut dan dia je. Dia nak letak, tak letak. Okey, itu bahasa Melayu klasik. Contohnya macam mana? Ada juga tanda baca yang sepatutnya kena ada tapi langsung tak ada. Langsung yang tidak ada. Okey, contoh kamu tengok. Sebelum tu nak tanya, saya laju sangat ke? Okey tak? Takut ada yang nak pergi bazar ke kan, risau saya laju sikit je nak pergi bazar. Okey je okey. Sebab benda ni sangat menarik guys. Bahasa Melayu klasik ni dia bukannya sesuatu yang membosankan. Kalau kita belajar, kita boleh manfaatkan sedikitlah dalam penggunaan karangan ya. Okey, contoh ayat dia. Sebab sensitif senang nak fokus ya Allah. Adam, jangan cakap dekat masyarakat. Rahsiakan ya. Okey, kita teruskan. Kamu boleh cek dekat saya seorang je kan? Kelas sebelum ni saya buka kepada everyone. Ke kamu nak buka kepada everyone juga? Sebab kadang-kadang ada yang nak bertanya. Okey, yang lain boleh lah nampak kan? Tak ada IG Sensei. Sensei tak ada IG. Tiada IG. Tak tahu IG tu apa dia. Sensei pun tak tahu. Watashi no IG. Okey, saya tak ada IG. Alright. Maka penggunaan bahasa Melayu klasik biasanya dimulakan dengan maka. Biasa tak jumpa? Maka bla 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 bla. Maka bla 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 bla. Okey? Sepatutnya kalau dalam bahasa Melayu standard ni dia ada juga maka. Tapi maka tu dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada kata hubung. Contohnya macam mana? Jika kamu hendak berjaya, maka kamu perlu berusaha bersungguh-sungguh. Dia punya maka tu dekat tengah-tengah. Tetapi guys, zaman dahulu mereka gunakan maka pada awal perkataan, pada awal ayat. Ini ciri yang pertama yang paling mudah kita nak tengok. Kalau ada maka sahaja, itu automatik bahasa Melayu klasik. Okey, kita nak tukarkan macam mana? Kejap lagi kita tengok ya. Okey, maka apabila dibawalah akan mereka itu ke penghadapan tajul muluk, masya-Allah. Nampak? Dia macam mula-mula dah berbelit rasa. Terus auto opening. Tapi tak apa, kita teruskan baca. Demi terpandang akan anak si peladang itu, mesralah ke dalam hatinya. Diberinya wang yang tiada berhisap, banyaknya serta disuruh berbela akan dia baik-baik. Okay guys, yang pertama sekali, kita tengok bahasa dia pun kita dah tahu. Ini bahasa Melayu klasik. Macam mana kita nak tukarkan bahasa Melayu klasik ini kepada bahasa Melayu moden? Yang pertama sekali, kamu kena buat apa? Okay, cara nak tukarkan, kena buat macam mana? Okay, yang pertama, cara dia punya teknik, kita nak tukarkan ni teknik. Okay, yang pertama sekali, kamu kena buat apa? Baca keseluruhan petikan. Okay, baca keseluruhan petikan. Alright? Kena baca dahulu, jangan baca satu-satu. Okey, baca keseluruhan. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan gambaran awal. Katakanlah kalau macam saya tak sempat baca kepimpinan melalui teladan. Apa yang patut saya buat? Selain daripada baca doa, kamu kena baca ni. Baca keseluruhan petikan untuk kamu dapatkan apa? Untuk kamu dapatkan gambaran awal. Dia punya cerita tu pasal apa? Okey, gambaran awal penceritaan. Gambaran awal cerita ataupun kisah. Sebab dia mesti menceritakan tentang sesuatu kisah. Sebelum tu boleh nampak tak? Dekat skrin ni. Boleh Okey, jap. Saya cuba besarkan sini. Boleh ke tidak? Okey, boleh. Ya Allah, cantik tulisan. Alright. Baca keseluruhan petikan. Lepas tu yang kedua guys. Kena buat apa? Yang kedua, okey. Ini tak ada dalam nota tau. Yang kedua, kena buat gariskan. Okey.
Gariskan apa? Gariskan perkataan yang boleh. Okey, gariskan perkataan yang boleh atau yang perlu ditukar. Kena gariskan perkataan yang perlu ditukar. Maksudnya apa? Maksudnya bukan semua perkataan kita tukar. Bukan semua perkataan perlu ditukar. Kat sini saya buat catatan sikit. Okey? Bukan semua. Bukan semua. Semua apa? Semua perkataan perlu ditukar. Okey, bukan semua ya. Ini yang paling takut. Yang apa nama akak-akak abang kamu masa form 5, yang form 5 sekarang ni, diorang takut apa? Sir, kena tukar semua ke? Macam mana kita nak tukar? Contohnya perkataan orang. Nak tukar juga ke? Bukan semua, hanya perkataan yang tertentu saja. Bukan semua perkataan perlu ditukar. Okey? Bukan semua. Kenapa? Sebab ada perkataan yang pada zaman Melayu tradisional dulu, zaman Melayu klasik dulu, bahasa yang digunakan, kita masih kekalkan perkataan ke zaman sekarang ini. Faham? Kejap lagi kita tengok contoh dia. Okey. Macam mana kita nak buat? Kita tengok yang pertama tadi kita dah buat ya. Kita dah baca keseluruhan petikan. Okey, maka apabila. Dia bagi macam tu sahaja. Lepas tu tadi ada yang tanya. Siapa ke yang tanya tadi? Sir, tajul muluk tu apa dia? Tajul muluk ni dia macam apa nama orang lah, macam subjek. Saya yang tanya, oh Noel Adam, bagus ya, banyak tanya. Okay, good, nice. Tajul muluk tu dia merupakan nama orang. Dia macam gelaran lah, tajul muluk ya. Okay, sekarang ni kita tengok dekat sini. Dia punya permulaan, perkataan yang pertama maka. Nampak maka? Okay, kalau ada maka ni kamu kena buat apa? Kamu kena gugurkan. Gugurkan, tak boleh kekalkan maka. Sebab apa? Okey. Sekejap ada angin. Angin dalam perut nak keluar. Okey. Sebab apa kita kena gugurkan? Sebab ciri-ciri bahasa Melayu klasik, dia kebiasaannya mesti dimulakan dengan maka. Okey? Sebab tu kita tak boleh ambil maka ni, tak boleh dikekalkan dalam bahasa Melayu moden. Kita gugurkan dan gantikan dengan dengan perkataan yang sama maksud dengan bahasa Melayu moden ni. Okey, bahasa Melayu standard. Maka dia punya persamaan apa? Sama dengan perkataan apa? Maka dia sama juga dengan, okey, ada sesiapa nak cuba jawab? Tak apa, saya tunggu. Maka ni kita nak gantikan dengan apa? Senang saja. Dia punya hint dia kata hubung. Okey, kata hubung. Ada sesiapa nak cuba? Dengan hampir tepat. Maki. Janganlah. Kamu letak maki, ya Allah. Sabar je lah, bukan maki. Tak apa. Cubaan yang bagus. Lalu. Ini main petik je, semua kata hubung ya. Lalu. Maka bla 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 bla, dia sama juga dengan lalu. Okey? Lalu, biasanya maka ni sama dengan lalu ya. Cikgu kalau terus ambil apabila boleh tak? Okey, yang pertama sekali, soalan yang bagus. Yang kedua, dekat sini dia tunjukkan kalau penggunaan maka pada awal ayat itu adalah bahasa Melayu klasik. Kita kena gugurkan dan ganti dengan perkataan yang sama maksud dengan maka. Jadi jawapannya kena gantikan maka ni dengan perkataan lain. Okey, kalau mulakan dengan apabila, okey, dari segi pemarkahan ni dia bersifat holistik. Tahu tak holistik tu apa? Dia menyeluruh. Contohnya kalau pemeriksa, cikgu-cikgu dia tengok jawapan kamu, okey, katakanlah kamu mula dengan apabila di bawah, kamu tak letak perkataan lalu ni. Nampak dari situ konsep kamu kurang faham bahawa bagaimana nak tukarkan penggunaan maka ni kepada yang zaman bahasa Melayu standard tu. Faham tak? Dia nak bagi tahu dekat sini, kalau bahasa Melayu klasik memang dimulakan dengan maka. Kebiasaannya selalunya dimulakan dengan maka. Jadi nak tengok apa, kamu boleh tak tukarkan maka ni dengan perkataan lain. Macam tu. Okey, jadi nak buat macam mana? Kita gariskan maka. Tadi kita dah baca semua, gariskan. Sebab apa? Sebab kita nak tukar. Lepas tu apabila? Apabila ni kena tukar ke tak payah tukar. Bahasa Melayu standard pun ada juga apabila kan. Jadi kita kekalkan dia saja. Lepas tu kita tengok dekat sini. Dibawalah akan mereka itu. Dibawalah. Okey. Kalau adalah, nampaklah partikel lah, kita gugurkan dia. Kita gugurkan maksud dia tak boleh ada dalam bahasa Melayu standard. Kalau adalah kita gugurkan. Okey, dekat sini kita buat biasanya guys, dalam bahasa Melayu klasik dia ada ni penggunaan lah.
penggunaan lah dan juga penggunaan pun. Perasan tak? Kalau adalah ataupun pun ataupun pun bukan ataupun pun, dia ataupun atau jarak pun, jenuhnya nak menerangkannya. Okey, lah ataupun ni pun ni. Okey, kena buat apa? Kena gugurkan, digugurkan. Tak perlu ganti apa-apa. Tak perlu ganti. Sebab apa? Sebab itu hanyalah partikel. Okey. Jadi kalau dalam ayat tu contoh adalah lasa, tak perlu adalah, kita gugurkan sahaja. Apabila dibawa akan mereka, dibawa mereka. Akan ni kita potong mereka, itu tak perlu ke penghadapan. Ke penghadapan. Penghadapan tahu tak penghadapan apa? Penghadapan tu dia, kita tengok dekat sini. Okey. Penggunaan hadapan. Hadapan. Hadapan tu depan lah, depan. Tapi dia gunakan penggunaan imbuhan dekat sini. Imbuhan untuk menunjukkan itu ciri bahasa Melayu klasik. Okey, dibawa ke penghadapan lebih kurang macam ni, dibawa berjumpa. Dibawa bertemu. Okey, penghadapan tu. Kalau kita berjumpa, kita bertemu orang, dia macam ni Saya boleh tengok muka kamu, kamu boleh tengok muka saya, betul? Ini adalah penghadapan. Okey? Jadi kita buat apa? Kita boleh tukar penghadapan ni dengan yang sama maksud dengan penghadapan. Apa dia? Pertemuan, perjumpaan, dibawa ke pertemuan boleh ataupun bersemuka boleh. Okey, jap. Pertemuan ataupun bertemu. Tapi lagi tepat apa dia? Dibawa mereka bertemu. Bertemu tajuk mulut. Kita tukarlah bertemu ataupun berjumpa. Okey, kita tukar kepada bertemu. Bertemu ataupun berjumpa boleh. Tajul mulut. Tajul mulut ni, okey guys, ini adalah nama watak. Nampak? Tips yang seterusnya, yang keempat. Kalau ada nama watak, okey, nama watak. Nama watak. Watak tu maksudnya nama orang lah. Nama watak ataupun kita kata sebagai orang. Okey, nama watak ataupun orang. Dan nama tempat. Nama watak, nawa pula. Nama. Nama, okey. Nama watak. Nama watak. Watak tu apa? Orang, nama watak. Dan nama tempat. Dan nama tempat dibuat apa? Nama tempat dikekalkan. Okey. Kalau ada nama watak, nama orang dikekalkan. Jangan kita cuba-cuba untuk tukar. Sebab itu adalah kata nama khas. Dikekalkan ya. Nama watak dan nama orang. Nama watak dan nama orang. Nama watak dan nama tempat dikekalkan. Contohnya apa dia? Contohnya yang tadi ni. Ni tajul mulut. Tajul mulut ni nama orang. Okey. Jadi kita buat apa? Kita kekalkan. Kita kekalkan nama orang tersebut. Dibawa bertemu tajam mulut. Demi terpandang akan anak si peladang. Okey. Dia nak cakap macam ni. Tajul mulut ni, dia terpandang anak peladang. Terlihat. Okey. Demi ni nak tukar apa kalau ini dia merujuk kepada kata hubung. Demi ni. Okey. Dia merujuk kepada kata hubung. Jadi kita nak buat apa? Kalau tak boleh tukar, kita gugurkan sahaja. Okey, terpandang apa dia? Terlihat. Terpandang, terlihat, ternampak. Apa lagi? Kalau tengok itu bahasa ni, bahasa pasar. Okey, kita buat ni lah, terlihat ya. Terlihat. Terlihat akan terlihat anak peladang. Okey, terlihat anak peladang. Peladang ni watak juga. Okey, peladang kita tahu peladang ya, orang yang bertani, orang yang berkebun. Alright. Jadi kita buat apa guys? Kita kekalkan watak tu. Okey. Terlihat anak peladang, lepas tu mesralah ke dalam hatinya. Tahu tak mesralah tu macam mana? Mesra tu dia macam ceria, bahagia, betul? Maka berasa gembira di dalam hati. Tajuk mulut tu dia tengok anak peladang ni, okey, dia rasa macam ini secara basic ya, ini dia tak ada dalam kepimpinan melalui teladan tu. Ini secara basic je, macam mana saya nak tunjukkan cara nak tukar. Mesra tu kamu tukar dengan benda yang sinonim. Apa dia? Bahagia, ceria, gembira. Okey, ke dalam hatinya, di dalam hati. Berasa gembira di dalam hati. Lepas tu ada koma, diberinya wang yang tiada berhisap. Berhisap tu tahu tak apa dia? Berhisab. Dia hisab B dekat belakang. Tidak ternilai, okey? Diberikan wang yang tidak ternilai, yang tidak terkira.
Kita tukar hisap ni kepada tiada berhisap, tidak terkira, tidak ternilai. Nampak tak dia punya bentuk dia tu? Makna masih sama, cuma struktur dia sahaja berbeza. Tidak terkira, banyaknya serta. Serta ni buatlah dan apa? Dan disuruh. Disuruh tu apa? Diarah. Okey, dan diarah, perbela akan dia baik-baik. Menjaga dia dengan baik. Macam tu. Okey, tapi saya tak tulislah dekat sini. Boleh faham tak apa yang ingin disampaikan petikan ni? Sebenarnya kalau kamu baca seimbas lalu pun kamu boleh faham dah. Cuma kamu tukar sahaja kepada bahasa Melayu moden, cuma jangan tukar sepenuhnya. Sepenghadapan tu sama dengan menghadap ke? Okey, dia macam menghadap, tapi menghadap tu untuk bahasa istana. Kalau watak dia raja, kita gunakan menghadap. Di bawah menghadap, tapi lebih sesuai bertemu ataupun berjumpa. Bertemu atau berjumpa. Lebih sesuai bertemu atau berjumpa. Itu lebih sesuai. Kalau menghadap betul, dia berjumpa juga, tapi itu bahasa istana. Kalau watak dia sultan, kita boleh buat di bawah menghadap. Okey, faham tak setakat ini? Faham ya? Okey. Saya nak tambah lagi teknik bagaimana kita nak hasilkan bahasa Melayu standard. Yang kelima guys, bercampur-campur dah warnanya ya. Saya sedikit mabuk sehari ni. Kenapa? Pening kepala ke? Risau ya. Yang penting kena jaga diri. Okey, jaga diri kamu supaya kamu terus sihat. Penat. Kalau penat, jangan paksa diri. Sebab hidup ni memang ada dua pilihan. Kalau penat, kita jangan berhenti, tapi kita berehat ya. Apabila penat itu hilang, kita teruskan dengan masa hadapan. Sebab apa? Sebab kita yang menentukan, kita yang memberikan satu perjalanan yang indah kepada hidup kita. Okey, kalau rasa penat, jangan berhenti tetapi berehat. Lepas tu sambung semula. Itu kiasan saja. Okey, auto content. Auto spontan. Jangan suruh ulang Kalau ulang dia auto tak jadi dan auto tak sama. Okey, yang kelima. Yang kelima apa dia? Bilangan ayat. Okey guys, kamu tengok dekat sini, bilangan ayat dia ada satu kan. Dia bla 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 bla, lepas tu barulah ada titik dekat belakang. Kalau dalam petikan tu satu ayat, okey, dalam petikan tu dia ada contoh bilangan ayat mestilah sama. Bilangan ayat mestilah sama. Okey, bilangan ayat mestilah sama. Maksudnya apa? Maksudnya dia bagi satu ayat. Kalau dalam bahasa Melayu klasik dia bagi satu ayat, tapi kamu pecahkan kepada tiga, salah. Faham? Kalau dia bagi satu ayat lah. Kalau dalam petikan bahasa Melayu klasik itu dua ayat, kamu tukarkan balik, mesti dapatkan dua ayat. Faham? Jangan ubah struktur ayat, jangan tambah, jangan, kalau gugurkan betul lah. Kita boleh ubah tapi jangan tambah. Faham dari segi bilangan ayat? Macam puaduk dah warna. Tak perasan guna warna apa tadi. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Kamu nak tanya pasal markah ke? Okey, markah. Ada yang tanya. Markah macam mana? Okey, markah dia tak tetap tau. Untuk bahagian ni, cikgu nak SS. Okey, kejap. Markah. Okey. Kecil no. Besarkan sikit. Alright. Untuk pemarkahan, ni saya buat catatan sikit kat sini Pemarkahan, markah ya. Untuk markah bahagian ni dia tak tetap tau. Markah tidak tetap. Tidak tetap tu macam mana? Okey, katakanlah kamu jumpa satu latihan, suruh tukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden, dia bagi kat situ 8 markah. Okey, maka 8 markah lah. Kalau kamu jumpa latihan lain 10 markah, 10 markah lah. Dia tidak tetap untuk bahasa Melayu klasik ni. Yang ini dan juga ada lagi satu bahagian tu. Lagi satu soalan, kita pernah buat penyuntingan. Ingat lagi tak? Yang markah tak tetap tu, penyuntingan. Kita kena tukarkan, betul tak? Dia bagi yang salah, kita kena tukarkan yang betul. Betul? Itu pun tidak tetap. Okey, jadi dia punya semakan ni secara holistik. Secara holistik tu macam mana? Contohnya macam ada benda yang kamu tukar, ada benda kamu tak tukar. Markah kamu dari segi bagaimana kamu menukarkan konteks ayat tu. Okey, kalau pertukaran tu bagus, kamu tak salin sebiji-sebiji, markah tinggilah macam tu. Ikut kepada jawapan kamu. Dari sini dia tiada ketetapan markah ya. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi tak setakat ni? Tak ada, boleh faham? Boleh. Kalau ada di Sabah Sarawak yang nak berbuka dah boleh berbuka rasanya dah masuk waktu. Dah pukul 6.32 dah ni. Kalau nak makan boleh, tapi pastikan jangan buka kamera ya.
Risau kadang-kadang, takut kami ni ya, iman kami dekat Semenanjung ni takut tidak terduga. Okey, nak take 5 ke? Saya nak berbuka juga boleh, sir? Boleh, kalau dah masuk waktu apalah salahnya. Okey, boleh kita teruskan lagi? Baru sikit ni, tapi tak tahu sempat habis ke tak. Semalam saya ajar 3 tempat yang grup lain. Semalam ke? Itu tak habis. Okey, memang tak sempat habis bahasa Melayu standard ni. Memang kena sambung minggu hadapan ya. Okey. Seterusnya, kita teruskan lagi. Ambil nafas dulu. Alright. Susuk ayat bahasa klasik. Susuk ni maksud dia bentuk dia. Susuk ni maksud dia bentuk. Bentuk ayat bahasa Melayu klasik banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Yang pertama sekali banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kenapa? Sebab zaman dahulu kita ada pedagang-pedagang dari luar yang datang ke Melaka. Okey, yang datang ke tanah Melayu, ke Pulauan Melaka untuk berdagang. Dan orang-orang tu adalah dari luar negara. Orang yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Jadi guys, bahasa Melayu klasik pada zaman dahulu ada dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dan seterusnya bahasa Sanskrit. Ada juga bahasa Sanskrit yang mana bahasa Sanskrit ni dia serapkan dan dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya dia punya bahasa tu bahasa klasik. Bahasa klasik itu sendiri. Okey? Contohnya macam mana? Kalau kamu jumpa dalam petikan, okey, contoh ya, kalau bahasa Arab ni dia bukan menunjukkan bahasa keagamaan ya. Bahasa Arab itu hanyalah sekadar bahasa. Okey? Untuk yang non-Muslim, kalau kamu nak faham, Arab ini adalah bahasa. Dia macam bahasa Mandarin, macam bahasa Tamil, bahasa apa lagi. Itu hanyalah sekadar bahasa. Okey, contohnya pada zaman dahulu, mereka gunakan ni perkataan ni. Ini memang nama Tuhan. Nama Tuhan bagi orang Islam, Allah Ta'ala. Ayat ini memang digunakan dalam bahasa Melayu klasik. Dan kalau kamu jumpa contoh ya, tapi biasanya dalam petikan dielakkan. Tak ada penggunaan yang melibatkan unsur-unsur keagamaan tu. Itu adalah bahasa Arab. Okey, contoh lain. Contohnya makhdum, muallim. Muallim ni cikgu, pendidik, orang yang mengajar. Ni wallahu alam. Wallahu alam tu hanya Tuhan saja yang tahu. Okey, taksim dan lain-lain. Seterusnya ada juga penggunaan bahasa Sanskrit. Zaman dahulu dia dah ada bahasa Sanskrit, tetapi bahasa Sanskrit ni dia dia kekal. Okey. Zaman dahulu dia punya contohnya penggunaan dosa. Dosa tu merujuk kepada sesuatu yang tidak baik. Kalau kita buat, kita dapat sesuatu keburukan. Zaman sekarang pun kita gunakan juga perkataan dosa ni. Okey? Seterusnya pahala. Pahala ni kalau kita buat baik, dapatlah ganjarannya. Dapat sesuatu yang baik untuk diri kita. Dosa tu macam sin. Ya betul. Sin, shin, sod, dot. Pahala saya sangat banyak kata Fatin. Okey, bagus. Cuba sedekah sikit dekat masyarakat ya. Kita kongsi bersama-sama. Okey, seterusnya raja. Raja juga merupakan bahasa Melayu Sanskrit. Astaghfirullahalazim. Kejap guys. Saya lupa ni yang paling penting sekali patutlah ada berkelip-kelip. Dah on dah tapi dia tak cucuk. Inilah masyarakat zaman sekarang. Ciri-ciri orang berpuasa ya. Kamu lebih penting daripada charger tu. Sampai saya tak perasan, saya tak cucuk pun charger. Okey, nasib baik sempat lagi. Takut ya risau tiba-tiba terpadam. Okey, kita teruskan lagi. Dengan bahasa Melayu klasik, contohnya klasik, contohnya apa? Contohnya zaman dahulu dia ada perkataan berahi. Tahu tak berahi tu apa? Berahi tu maksudnya cinta. Ada tak orang dari Kelantan di sini? Student yang duduk dekat Kelantan, ada tak? Kalau Kelantan, ada satu pantai. Nama pantai tu pantai apa? Pantai Cahaya Berahi. Betul? Okey, berahi ni dia maksudnya dia suka kawe, alo, set kita. Banyak rupanya Kelantan. Cik, tak reti cakap Kelantan Okey, lepas tu dia tukar kepada Pantai Cahaya Bulan. Kenapa guys? Kenapa? Sebab orang beres set kita jangan pecah. Okey. Sebab zaman sekarang ni dalam bahasa Melayu moden, orang fikir berahi ni apa dia? Sesuatu rasa yang macam geram gitu. Tahu geram? Dia macam berahi yang macam kalau sebut berahi dia macam ni tak senonoh. Padahal berahi tu maksud dia cinta. Dia macam tertarik akan sesuatu. Okey, tapi sebab berlakunya perubahan zaman, maka bahasa pun orang terima salah berahi ni. Orang terima sebagai sesuatu yang macam tak baik lah. Okey, jadi sebab tu kalau dekat Kelantan Pantai Cahaya Berahi, dia tukar kepada Cahaya Bulan macam tu. Tapi berahi tu zaman sekarang kita faham sebagai apa? Rasa yang macam nafsu, merujuk pada nafsu.
Jadi kalau dalam bahasa Melayu klasik ada perkataan berahi ni, okey, maka terpandang akannya, maka berahilah rasa di hatinya. Contoh, kamu kena buat apa, berahi ni memang kena tukar. Macam tu, faham ya? Maksudnya berlaku pertukaran berahi zaman dahulu cinta. Tapi zaman sekarang orang faham berahi lain. Ikut standard bahasa yang sekarang, yang semasa ni, orang tak guna berahi tu untuk cinta. Macam tu ya. Sebab tu kena tukar. Contoh yang seterusnya, penggunaan gharib. Gharib tu apa? Ganjil. Okey, dia berperangai gharib. Maksudnya berperangai pelik. Okey, berperangai ganjil. Seterusnya ada ni, Ratna Mutu Manikam. Okey, kalau sekarang kita mutu tu apa dia? Kalau tak nama orang, mutu tu dia macam satu benda yang apa nama, macam mutu lah, berkualiti, betul? Tapi zaman sekarang kita kata sebagai batu permata. Batu permata tu satu benda yang macam ada nilai ya. Okey. Seterusnya, masyghul. Zaman dahulu tak ada perkataan duka cita atau sedih. Dia ada perkataan apa? Ada perkataan masyghul. Masyghul tu perasaan yang sangat sedih ya. Biasanya kalau macam kematian ataupun kehilangan, dia berasa masyghul, maksud dia berasa sedih. Okey, seterusnya, ceritera. Pernah dengar tak ceritera? Ceritera tu apa dia? Cerita. Tersebutlah sebuah ceritera. Ceritera. Okey. Ceritera. Ceritera tu adalah cerita. Faham? Kita sebut ceritera. Okey, seterusnya ada Nazir tanya, kalau senantiasa, senantiasa tu sentiasa zaman sekarang. Tapi dia berlakunya ada kewujudan, dia perubahan dari segi bahasa tu, dia punya suku kata senantiasa, jadi dipendekkan jadilah sentiasa. Tapi dia merujuk kepada benda yang sama selalu, macam tu ya. Aku sentiasa berasa berahi akan dirinya, contoh. Tapi kita kena tukar apa? Aku senantiasa tu sentiasa atau selalu berasa cinta. Berahi tu tukar kepada cinta. Itu perbezaan maksud bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu standard. Jadi kalau kamu kekalkan, contoh berahi itu kamu kekalkan dalam ayat untuk bahasa Melayu standard. Kalau bahasa Melayu standard, kita tak boleh gunakan berahi itu merujuk pada cinta. Jadi kita kena buat apa? Kita kena tukar. Kalau kamu kekalkan, dia akan efek apa jadi dekat markah kamu. Macam saya cakap awal-awal tadi, markah secara holistik. Pemeriksa akan tengok secara keseluruhan bagaimana kamu menukar petikan tersebut kepada bahasa Melayu moden. Kalau banyak yang kamu tak tukar, maka sedikitlah markah kamu. Banyak yang kamu tak tukar. Ataupun yang sedikit kamu tukar, mudah sedikit kamu tukar, sedikitlah markah. Macam mana nak ingat semua ni? Kamu jangan risau sebab dia ambil daripada apa? Dia ambil daripada bahasa prosa klasik, kepimpinan melalui teladan. Kamu belajar je dari situ. Kita akan belajar juga nanti dari semasa ke semasa. Kamu faham kepimpinan melalui teladan, maka mudahlah untuk kamu tukarkan. Ini untuk perkongsian sahaja. Kod-kod lah dibagi bentuk umum. Tapi jangan risau, dia ambil daripada prosa klasik yang ada dalam antologi kamu tu. Okey? Kalau dalam antologi tu, kalau tak ada perkataan masyghul, jadi kamu selamatlah. Tak perlu buat apa-apa ya. Okey, ini untuk ni sahaja. Sekadar perkongsian. Seterusnya, amarah. So amarah tu apa dia? Amarah tu marah sebenarnya. Marah, dia menunjukkan amarahnya terhadap Tuan Puteri. Kononlah dia macam rasa marah ya. Marah, amarah tu marah. Lepas tu sahaya. Ini ramai orang salah. Okey, sahaya tu apa? Pernah dengar tak? Hamba sahaya. Hamba sahaya. Orang zaman dahulu, mereka ada hamba, ada maid, ada pembantu. Okey, kita kata sebagai khadam ya, orang suruhan. Hamba sahaya tu maksudnya hamba saya. Sahaya tu saya sebenarnya. Tapi orang fikir apa? Sahaya tu apa? Sahaja ke? Ada yang fikir macam ni typo ke? Tidak. Sahaya tu maksud dia saya. Tapi dimodernkan. Selsyuk berahi amarah sahaya. Masya Allah kamu gabungkan semua. Kenapa? Risau kadang-kadang ya. Okey. Seterusnya centera. Centera tu cerita juga. Sama macam ceritera tadi. Lepas tu hayal dan sebagainya. Okey, kamu boleh rujuk kalau saya yang bawah-bawah tu ya. Kalau kamu perasan, kamu boleh baca ni perbezaan. Sebenarnya banyak lagi yang saya masukkan tu ni. Okey, antara macam contohlah. Zaman dahulu kita kata balai rong. Tapi apa nama dia? Tempat menghadap raja. Zaman dahulu ada berserama. Berserama tu apa dia? Bermain gendang. Ini untuk rujukan kamu saja ya. Okey, ini okey, ada lagi satu, murka. Murka ni marah. Tapi sekarang murka ni digunakan oleh siapa? Murka. Ini dekat muka surat mana
Muka surat 6. Okey, dekat muka surat 6. Murka tu digunakan untuk raja yang merujuk kepada bahasa istana. Okey, tapi maksud dia marah, raja yang sedang marah. Okey, kamu boleh rujuk yang lain. Okey guys, sebenarnya banyak lagi yang kita tak sempat nak habis. Kalau kita sambung minggu hadapan, boleh tak? Kalau kita bertemu lagi lah. Kalau belum cuti, okey? Kalau belum cuti, kita sambung pada minggu hadapan, nota yang sama, kita akan cuba habiskan dan kita cuba buat latihan, okey? 6 Mei start PKP. Hari ni berapa bulan? 4 6 Mei, hari Khamis, ya Allah, PKP kat Selangor, takut. Daerah rasa termasuk sekali PKP, okey? Jadi itu saja untuk hari ini. Selamat berbuka kepada yang berpuasa. Selamat Hari Raya, gitu. Awal ucap selamat Hari Raya, ya. Ada yang dah lama cuti, seronok, ya. Jaga diri, jaga hati dan kamu ingat, nampak tak yang saya tulis kat situ? Ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut mata buta. Renung-renungkan, jangan ikut hati, jangan ikut rasa, jangan ikut mata. Tetapi ikutlah apa perasaan yang ada di dalam jiwa, kerana itu yang menentukan sejauh mana kamu boleh melangkah dengan penuh rasa takwa sehingga kamu berjaya. Wah, gitu, spontan. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Take care, ikut saya je lah. Iyalah Fatin. Okey, bye-bye, take care, jaga diri, jaga hati. Semoga kita berjumpa lagi lain masa, lain hari. Okey, minggu depan kita sambung kembali. Bye-bye, selamat menjalani hari-hari yang indah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, selamat berbuka. Berbuka tunggu azan. Okay. Welcome Putri Syazana. Putri Kasdina. Macam ada angin-angin ya, macam tepi pantai. Bagus-bagus, nice. Okay, welcome. Bye-bye semua. Dah tadi tu. I love you. Okay, saya end dulu. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.